Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita semua berada dalam rumah Allah. Jangan lupa kita beriktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku niat i'tikaf dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini merupakan minggu yang kedua kita dalam mengadakan kursus haji dan umrah. Kita ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang pada kursus kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sehat walafiat, disebabkan semua penyakit, dikabulkan segala hajat, ditanamkan iman dan takwa, dibukakan pintu ma'rifat, dan dimudahkan semua kita sampai ke tanah sucinya dalam mengerjakan haji dan umrah dan berziarah kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ziarah kita ke bumi Baitul Maqdis, kiblat kita yang pertama. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, alhamdulillah dalam pelajaran kita minggu yang lepas kita telah membicarakan tentang manasik haji kita, bab yang pertama daripada pembicaraan tentang yaitu hikmah rahsia ibadah haji dan umrah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, semua ibadah ada rahsianya, ada hikmahnya, dan itulah merupakan intisari daripada tujuan ibadah. Allah SWT tidak memerintahkan kepada kita sesuatu perintah, melainkan dia ada mempunyai rahsia dan mempunyai hikmah sebaliknya. Demikianlah kita ibadat haji dan ibadat umrah. Ya, pada hari ini kita menyambung pula di dalam bab yang kedua, yaitu dalam bicarakan tentang fadilah syarat-syarat mengerjakan haji. Jadi haji ini, bila kita kata haji ini, termasuklah juga umrah, kerana umrah pun dinamakan haji kecil. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi apabila orang yang nak mengerjakan ibadat haji dan umrah ni, janganlah dia rasakan alamat rugilah aku dapat kena keluar duit banyak kita pembelanjaan. Sebenarnya Allah SWT memberikan kita pahala dan ibadat yang paling besar sekali dalam mengerjakan ibadat haji. Dalam banyak hadis-hadis, antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Su'ilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah baginda Nabi ditanya orang mengenai amal yang paling utama, maka dijawab baginda, iaitulah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tanya orang tu lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, kemudian berjihad fi sabilillah. Kemudian tanya apa lagi? Kemudian Nabi menjawab, iaitu haji yang mabrur. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW meletakkan darjat haji mabrur itu pada darjat yang ketiga. Padahal kita tahu ibadat amalan dalam agama Islam banyak sekali, tapi Masya Allah begitu banyak sekali, haji mabrur itu jatuh nombor 3. Menunjukkan apa? Menunjukkan ibadat haji ini adalah satu ibadat yang sangat besar di sisi Allah SWT. Sehingga dalam hadis yang lain digambarkan seperti jihad, seperti mana yang ditanyakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Rasulullah SAW, ya Rasulullah, menurut anda jihad itu adalah amal yang paling utama. Kalau begitu, tidakkah kami akan berjihad? Kami ini maknanya orang perempuan lah. Orang perempuan semangat nak berjihad, subhanallah. Maka ujar Nabi SAW, bagi kamu orang perempuan, jihad yang lebih utama ialah haji yang mabrur. Masya Allah tuan-tuan. Jadi haji yang mabrur ini dinamakan dia jihad. Tapi sudah kita tahu jihad itu bukan mudah. Tak senang tidur, tak senang makan, tak senang tempat baring, dalam keadaan kecemasan, kebimbangan. Itulah ibadah haji tuan-tuan. Ibadah haji penuh dengan keadaan yang tak selesa, dengan keadaan kita makan minum tak sempurna, dengan perjalanan yang penat, dengan keadaan cuaca yang bertukar, dengan keadaan orang ramai, dengan keadaan orang yang kasar dengan kita. Inilah ibadah haji tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada orang kata Allah susahnya nak ibadah haji ni, kalau gitu orang duduk kat rumah sudah, duduk diam-diam. Tapi ustaz kita ni wajib pergi haji. Yalah, inilah dia.
Jadi sebab tu dalam ibadah haji ni kita kena banyak bersabar, kena banyak reza, kena banyak kita tawakal kepada Allah. Kita usaha tapi kita pun kena terima inilah dia ibadah haji. Ya tuan-tuan dan puan-puan, tapi bukan haji sembarang haji yang mendapatkan jihad pahala besar tu ialah haji yang mabrur. Mabrur tu apa? Yang sabar, yang tenang, yang ikhlas. Kalau sekiranya haji dia tak sempurna, dia tawaf dia pun tak betul, amalan dia pun tak ada ikhlas, maka bukan haji mabrur, haji berkabur. Berkabur, jelas tak ada pahala, penat aja. Pergi haji gaduh-gaduh dengan orang, marah-marah orang. Macam mana dapat haji mabrur? Jadi begitulah dia tuan-tuan. Jadi orang yang pergi haji yang dapat haji mabrur ni, Allah suci bersihkan dia dari segala dosa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, Nabi bersabda, "Man hajja walam yarfud walam yafsuq raja ka yaumi walad seumur." Artinya, barang siapa yang mengerjakan haji, dia tidak bersetubuh pada waktu terlarang bersama istrinya, serta tidak pula berbuat maksiat, maka dia akan kembali seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah, suci bersih daripada dosa. Tapi dosa dengan siapa? Dosa dengan Allah. Kalau dosa dengan manusia, kenalah minta maaf dengan manusia. Kalau sekiranya hutang orang, kena bayarlah. Jangan diingat dia berjanji dah, aku dah tak ada dosa dah, hutang aku sudah habis. Itu dengan Allah. Dengan manusia belum habis lagi. Maaf tuan-tuan ya. Itulah hukum dia tuan-tuan. Sebab tu di sini, kalau sekiranya kita dosa dengan Allah, lebih mudah daripada dosa dengan manusia. Kenapa? Sebab kalau dosa dengan Allah, kita boleh minta ampun, astagfirullah, kita boleh minta ampun, senang saja. Tapi kalau dosa manusia, kita kena cari, Allah, mana si Mamat tu, mana si Timah tu, aku dah dosa dengan dia ni. Kena cari dia tuan-tuan. Tak selesai kat dunia, di pada mahsyar pula. Allah, auzubillah, jangan sampai macam tu tuan-tuan. Begitulah dia orang yang pergi haji atau yang pergi umrah. Nabi SAW gambarkan mereka seperti duta-duta Allah, sebagai orang yang dipilih tetamu-tetamu Allah. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Al-hujjaj wal ummar wa Abdullah idda'ahu ajabahum wa inastaghfaruhu ghafara lahum." Artinya, orang-orang yang mengerjakan haji, orang-orang yang mengerjakan umrah merupakan duta-duta Allah, tetamu-tetamu Allah. Maka jika mereka mohon kepada Allah, pastilah dikabulkannya. Dan jika mereka meminta ampun, pastilah diampunkan oleh Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puannya, begitu mulianya orang pergi haji dan umrah sampai dinamakan duta. Duta ni pilihan Allah, tetamu Allah, lebih pada tetamu lagi. Tetapi apa ganjarannya? Apa saja dia minta, ya Allah, Allah kabulkan. Apa saja dia mohon ampun, ya Allah, ampunkanlah sahabat aku ni, ampunkanlah kakak aku ini, Allah ampunkan. Subhanallah. Sebab tu ini kalau kita ada kawan, saudara mara nak pergi haji, nak pergi umrah, dia pun tanya kita, kau ada apa-apa nak pesan? Kita jangan pesan banyak-banyak. Kita pesan, kau besok depan Kaabah, kau ingat nama aku, kau doakanlah aku pun nak datang di Mekah juga. Minta dia doa. Sebab doa orang yang pergi haji dan umrah ni, doa yang dikabulkan Allah dan janji oleh Allah Ta'ala. Tetapi kadang-kadang kita ni, Allah tahu dia, nanti kau sampai sana kau berikan aku tasbih, tasbih buka, nanti sampai sana kau punya perjumpaan, kawan ini nak pergi buat ibadat. Jadi bila dia tawaf Kaabah satu kali, dia terfikir, ini saja pesan, ini menantu dia pesan, ini kawan dia pesan. Tawaf Kaabah sekali, tawaf kedai 10 kali, mana tasbih buka ni? Mana jumpa Allah? Apalah tuan-tuan, kita susahkan orang. Jangan kita susahkan orang. Kita nak, kalau dia nak, aduh Ustaz, dia minta kita nak tanya apa kita nak, apa kita nak. Yalah, kalau orang tanya tak ada bahasa, kau minta dia doakan sudah. Itu yang paling penting. Itu yang paling mustajab. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimahkumullah. Jadi orang yang pergi haji, umrah ni kadang-kadang memang belanjanya kok besar, kerana sudah tentulah dengan penerbangannya, dengan makannya, dengan makan minumnya. Banyaklah belanja nak pergi Mekah ni. Aku nak ambil ribu-ribu. Nanti dulu. Kau ambil ribu-ribu tu bukan sia-sia.
kau punya hati ribu-ribu itu semuanya ditulis oleh Allah. Ganjarannya berlipat kali ganda. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? An-nafaqatu fil hajj kan nafaqatu fi sabilillah. Ad-dirhamu bi sab'imi'ati dha'fin. Artinya apa? Artinya mengeluarkan biaya untuk keperluan haji. Haji ini samalah dengan berapa dia? Sama dengan mengeluarkannya untuk perang sabilillah. 1 dirham menjadi 700 kali ganda. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan, kalau kita simpan duit dalam bank lah, berapa persen kita boleh dapat dunia untung dia? Maaf kata interest dia 4%, 3% itu saja. 10% pun tak ada. Ini kita belanja di jalan Allah, kita keluar pergi haji pergi umrah, kita belanja 1 sen, Allah gantikan 700 kali ganda. 1,700 kali ganda. Masya Allah, semua digandakan 700 kali. Subhanallah tuan-tuan ya. Kita pergi Australia, kita pergi Jepun, pergi Amerika, kita dia habis itu saja. Habis 3,000, habis 2,000, habis itu saja. Tapi pergi haji ke umrah, setiap 1 sen Allah Ta'ala balaskan balik kepada kita 700 kali ganda. Wow, ini lagi bagus pada dunia yang utang. Nampak tuan-tuan? Ini untung besar tuan-tuan dan puan. Tapi orang tak nampak, pasal dia tak tahu. Kita bagi tahu kepada adik-beradik kita, kau jangan lukis sangat dah. Kau pergi haji ni pahala tau. Kau pergi umrah ni semua Allah Ta'ala tulis tau. Besok kau mati, duit semua kau tinggal. Tapi pahala ni lah yang kekal besok ke akhirat. Kita ingat-ingatkan orang tuan-tuan, pasal mereka tak tahu. Tapi kadang-kadang sudah mereka tahu pun, tapi mereka masih lagi berlengah-lengah. Allah nanti ya, aku belum masuk lagi, belum ada panggilan lagi. Ingat amaran keras karena tidak menunaikan haji. Haji besar atau haji kecil. Haji kecil tu apa dia? Haji kecil tu umrah lah. Jadi kalau sekiranya orang yang masih berdekil lagi, masih keras lagi, masih lagi dia tu tak mau nak menunaikan perintah Allah, ingat perintah Allah Ta'ala ni main-main ke? Allah Ta'ala telah bisa buat amaran. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan adalah hak bagi Allah mewajibkan atas manusia untuk menunaikan haji ke Baitullah ke atas mereka yang mampu untuk perjalanannya. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari alam semesta. Subhanallah tuan. Ayat dia pada surah Al-Imran ini kita nampak macam biasa saja, tapi di dunia huraian dia Allah Ta'ala telah memberikan satu ancaman. Pertama sekali Allah mengatakan walillahi 'alan nas hajjul baiti, iaitu hak bagi Allah. Hak bagi Allah itu apa? Makna ibadah haji ni milik Allah. Milik Allah tu maknanya apa? Bila Allah perintah tu kita kena buat lah. Jangan kita dengar lagi, bukan kita punya, Allah yang punya. Macam mana Ustaz? Macam sekarang ni kita inilah rumah sebelah kita ni, jiran kita bulan Ramadan, dia bagilah kita satu mangkuk mi. Kemudian dia pun bagi pada rumah kita, mi kita dah makan, mangkuk kita tak pulangkan. Hari raya dia pun datang rumah kita, dia kata, ini mangkuk aku ni, kenapa dia tak pulangkan? Minta balik mangkuk aku. Boleh tak kita kata, nanti dulu. Ini aku punya, kau tak pulangkan lagi. Kita kena pulangkan juga. Pasal apa? Pasalnya hak dia, bukan hak kita. Inilah dia tuan-tuan. Ibadah haji ni hak Allah. Kita punya rezeki, siapa yang bagi? Allah. Jasad kita sehat tubuh badan, siapa yang bagi? Allah. Habis siapa punya diri kita ni? Allah yang punya. Allah kata sekarang kau dah cukup syarat, mari datang Mekah, mari haji, mari umrah. Nanti Tuhan apa nanti? Ini aku yang punya. Apa tuan-tuan? Bukan Allah minta kita, tapi Allah perintahkan kita sebagai hak dia. Tapi kalau ada orang yang masih lengah-lengah, Allah Ta'ala kalau nak katakan orang yang tak mau pergi haji, boleh. Tapi Allah gunakan perkataan waman kafara, siapa yang kufur. Masya Allah. Patut-patut Allah sebut siapa yang tak nak pergi haji. Tapi Allah gunakan perkataan keras, siapa yang kufur, siapa yang tak nak pergi haji itu ibarat seperti orang kafir. Jangan dia ingat Allah haramkan sangat dia punya duit dia. Jangan dia ingat Allah haram sangat ibadat dia. Allah kata apa? Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin.
Allah maha kaya dari alam semesta. Allah tak berhajat haji dia. Allah tak perlukan duit dia. Kerana Allah sudah cukup kaya. Ini betul-betul marah ni. Yes, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah satu kata-kata yang keras dari Allah kalau orang yang faham daripada bahasa Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan ya, kita ada adik-beradik, ada kawan, ada saudara, pesan mereka, kau ni dah cukup duit, kau ni badan sihat, pergilah haji, pergilah umrah. Haji dah cukup kota 40 tahun. Sekarang kalau kota 40 tahun, kamu umrah ada. Pergi umrah. Umrah ni pun wajib. Sebab umrah ni namanya haji kecil. Bukan maknanya haji saja wajib. Umrah pun wajib juga. Sebab itulah sini Nabi SAW menambahkan lagi ancamannya. Apa ancaman Nabi pula? Iaitu dalam sebuah hadis yang Rasulullah Ali radhiyallahu anhu, bagi dia bersabda, barang siapa mempunyai bekalan dan kenderaan yang membawanya ke Baitullah tapi tidak menunaikan haji ataupun umrah lain, maka tidak ada baginya mati melainkan mati sebagai seorang Yahudi atau Nasrani. Auzubillah zalik. Besok tengah nak nazar, nak ucap, tak boleh nak mengucap. Jadi datang setan macam rupa mak kita. Wahai anakku, aku ibumu, matilah kau dalam agama Nasrani. Mak, betul mak kamu Nasrani? Kemudian nauzubillah, mati masa tu, mati Nasrani. Kalau tak makan juga, datanglah setan rupa bapa dia. Wahai anakku, akulah bapa kau, matilah dengan agama Yahudi. Bapa, agama Yahudi betul, mati masa tu, mati Yahudi. Nauzubillah zalik. Waktu tuan-tuan dan puan-puan ya, orang yang nak mati husnul khatimah, minta selamat, jangan sampai digoda syaitan. Takut-takut kita saat akhir umur kita digoda syaitan, terbalik iman kita, mati kafir, na'udzubillah, neraka kekal selamanya. Allahumma ya Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wala takhtim alaina ya Allah bisul khatimah. Matikanlah kami dalam iman ya Allah, matikanlah kami dalam Islam, matikanlah kami di atas kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamatkanlah kami di amal sakratul maut. Janganlah kau gelincirkan iman kami ya Allah. Kami bimbang ya Allah. Kami tahu kami tak kuat iman. Kami tahu kami main dosa. Tapi kami mohon pertolonganmu. Selamatkanlah kami di akhir umur kami ya Allah. Dengan mati dalam husnul khatimah. Dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, begitulah ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya, ancaman demi ancaman. Tetapi jelah ada juga orang yang tak pernah pergi haji, yang tak pernah pergi umrah. Mereka pun kata, alah aku dah pergi dah haji, aku dah pergi dah umrah dulu. Ya, walaupun kau dah pernah pergi haji umrah, tapi kalau ada rezeki, pergilah lagi, apa salahnya? Sebab ini ibadah, bukan dia makan angin, dapat pahala. Dan kalaulah sudah sampai 5 tahun dia tak nak pergi juga walaupun ada rezeki, maka di sini ancaman daripada Rasulullah SAW, daripada Allah SWT, yaitu sebuah hadis Nabi SAW, bagi dia telah bersabda, yaitu Allah Ta'ala berfirman, hamba-Ku yang mana aku telah kurniakan dia kesihatan, rezeki yang cukup, dan dia biarkan 5 tahun berlalu tanpa menziarahiku, mana tanpa pergi haji atau umrah, sesungguhnya dia telah diharamkan dari kebaikan dan rahmat. Makna Allah putuskan dia berrahmat Allah. Nauzubillah min zalik. Itulah dia tuan-tuan ya, Allah bagi rezeki alhamdulillah. Bukan nak kena pergi tiap-tiap tahun pun, tapi rezeki ada pada bos sehat. Ya, aku dah 5 tahun tak pergi. Aku pergilah lagi, tak apa. Ibarat kata kita menghadap pada Allah, kita menghadap pada kekasih kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada orang logik, dia tak mau nak pergi, dia sayang duit dia itu nanti habis kat mana? Habis ke tempatnya tak ada faedah pula. Habis belajar di tempat sia-sia, dengan maksiat-maksiat, dengan perhiasan-perhiasan, dengan perkara yang sia-sia. Itulah adalah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang panjang di mana Nabi mengatakan orang-orang yang tidak pergi haji, tak mau pergi haji, tak mau belajarkan dia untuknya ibadah haji atau umrah, akhirnya dia akan habiskan dunia dengan sia-sia. Orang yang tak mau pergi haji, yang tak mau pergi umrah, karena
Kerana takut nanti dia punya kerja tak habis, nanti orang pergi haji umrah balik, dia kerja masih tak habis lagi. Kerja dunia tuan-tuan dan puan-puan. Sampai bila pun tak habis. Besok mati pun tak habis. Apakah kita kat dalam kubur kita kata malaikat tapi kerja tak habis? Boleh? Tak ada lagi dah habis dah tuan-tuan. Sebab tu kita kena buat time kita. Jangan ikutkan ayat je. Ustaz saya banyak klien nak, saya banyak urusan nak. Itu urusan semua tetap akan ada sampai kiamat baru ada. Kena buat jaga stop. Ini bulan ini aku tak mau buat apa-apa. Aku nak pergi Mekah, dah register dah. Aku nak pergi haji, aku nak umrah. Nampak? Kita kena buatkan fix time kita. Rezeki itu insya-Allah Allah akan hantar lagi. Itu Allah punya rezeki, bukan rezeki kita. Dia yang tentukan, bukan kita tentu. Cuma kita usaha saja. Jadi kita kena buat kesembuhan tuan-tuan. Kalau kita ikut ayat nantilah tengok tak ada bisnes baru mungkin. Allah Ta'ala akan cuba, datangkan bisnes, datang ke bisnes. Tengok aku ni, aku bagi rezeki, tengok dia dah lupa dengan aku. Akhirnya menyesal, akhirnya dia nak mati, baru kata malaikat nanti aku nak ke Mekah, nanti aku nak ke umrah. Dah habis dah masa. Time's out, dah habis dah masanya. Tapi banyak juga orang kita ni membuat berbagai alasan. Antara alasan mereka kata, Ustaz, anak saya belum besar lagi. Anak belum besar. Nanti bila anak dah besar, nanti lepas tu dah anak pun nak kahwin, Ustaz, saya punya cucu pula tak ada orang jaga. Ya Allah, dulu jaga anak, sekarang jaga cucu pula. Dah dulu masuk sekolah jaga anak, JA, sekarang masuk JC pula. Ya Allah, habis bila nak pergi Mekah ni? Bila nak pergi haji, bila nak umrah? Ini kita tuan-tuan dan puan-puan, kau ni budak-budak, kau nak kahwin, kau pandai buat anak, kau jaga anak kau. Ni mak nak pergi Mekah ni, bapa nak pergi haji ni, bapa nak pergi umrah ni. Kenalah pandai. Dulu bapa dah jaga kau, mak dah jaga kau. Sekarang kau pula nak suruh mak jaga anak kau. Sekali-sekali boleh lah kan. Bukanlah tiap hari sampai nak pergi Mekah pun tak boleh. Jadi kita terikat, Ustaz saya tak boleh lah. Cucu saya tak boleh jaga. Biarlah bapa dia ada, mak dia ada. Biarlah orang jaga. Bukan kita nak pergi setahun, sebulan pun tidak. Kalau umrah tu 2 minggu je banyak-banyak. Macam tu lah tuan dan puan-puan. Tapi ada juga orang yang beralasan, Ustaz, kita nak pergi ni, kita keluar duit belanja. Manalah ada duit banyak-banyak. Jangan cakap dia tak ada ya. Kau yang rumah tu cukup set kau punya TV, kau punya set tidur, kau punya set tempat duduk, set kabinet dapur, semua komplit. Kalau Ustaz tu hutang je, yalah hutang betul. Tapi nanti bila dah ada hutang, dah habis 3 tahun, 4 tahun hutang dah habis, nanti bapa, kita punya TV tu dah rosak lah bang, tu dah baru lah. Bang, tempat tidur kita dah nyok dah. Kita tu kata, hai mana cek duit? Pinjam lah bang, loan lah. Hutang lagi, ya Allah. Boleh tak kita nak jawab depan Allah? Ya Allah, saya tak boleh pergi Mekah ni kerana saya banyak hutang. Hutang apa? Hutang TV. Hutang TV? Hutang apa? Hutang ilmu. Ini dunia kau besarkan, perintah aku tak tinggalkan. Maaf tuan, agak-agak boleh tak kita jawab depan Allah macam tu? Ustaz malu nak depan Allah macam tu. Itu kita fikir sendiri lah. Sebab tu juga tuan dan puan-puan, nak seribu daya, tak nak seribu daya. Kita macam-macam. 1 bulan simpan 100, 1 bulan simpan 100. Kalau 1 tahun, 1,200. Dan 3 tahun, 3,600. Dah boleh pergi dah umrah. Kalau nak lah. Begitulah sebab umpamanya. Begitulah ada juga orang yang buat alasan, Ustaz, saya ni hutang rumah ni belum habis bayar lagi. Memang betul, rumah tu penting tuan-tuan. Mana nak letak anak kita, isteri kita kalau tak ada rumah. Tapi kadang-kadang rumah pun dah habis bayar. Alhamdulillah. 3 bulan, 1 hari bang, kakak saya tu dah upgrade dah bang. Dulu di rumah 1 hall aja, sekarang dah rumah 4 bilik. Kita bila nak upgrade? Nampak? Laki dia pun kata, mana lah aku nak cari duit, oi. Alah bang, pinjam bank lah. Pinjam bank. Mana nak kerja? Kerja pula dah pernah sedap-sedap nak becek. Kena kerja security pula. Pagi satu company, malam satu company. Dah tua-tua ingat nak banyakkan masa ke masjid. Dah kena buat kerja jadi baik jaga pula. Allah. Kesian anak hidup. Ya tuan-tuan dan puan-puan sudahlah ya.
Kita rumah ni pun sekejap saja, bukan nak 1000 tahun pun tak ada, 100 tahun pun tak ada. Rumah kita HDB berapa lama? Paling lama 99. Itu pun kalau kita sampai umur kita tak ada, mungkin kita 10 tahun dulu kita dah goal dah. Maaf dah tuan ya. Jadi kita kena ingat, sudahlah, apa yang ada syukur pada Allah. Yang ada duit lebih ni, mari kita pergi Mekah, mari kita buat haji, mari kita buat umrah. Inilah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Tapi itulah dia, kadang-kadang manusia ni banyak macam-macam dolar darinya. Ada pula berdolar dari lagi, ya Ustaz, nantilah tunggu saya tua, nanti saya dah pencing, nanti saya dapat CPF, nanti bolehlah saya pergi haji. Baik, kau ingat CPF zaman macam sekarang macam dulu Dulu bolehlah dapat umur 55 tahun terus jadi OKB, orang kaya baru. Sekarang tak ada. Sekarang naik 60 tahun dapat CPF. Tak lama lagi 65 tahun dapat CPF. Tak lama lagi awak dah masuk kubur baru dapat CPF. Tuan-tuan ya, ini kita cakap menjadi beradik lah ya. Maknanya apa? Kita jangan berharap benda yang kita tak tahu lagi. Tak hidup tak mati kita sampai umur tua kita. Ini sekarang sehat, kuat badan, rezeki pun ada. Pergi. Besok kita kalau nak tua pun, kalau kita ada duit, nak pergi nak tawaf pun, meletak kita. Ini ibadat haji tuan, nak pergi Arafah, pergi Muzdalifah pergi Mina, nak berjalan kaki. Oh, bukan kerja mudah tuan. Banyak tenaga yang perlu. Mesti orang yang kuat, sehat. Sebab itu di sini tuan-tuan dan puan-puan ya, sementara Allah Ta'ala bagi kita sehat, umur kita pun ada, dibagilah peluang dia buat ibadat, jangan sampai dia ketinggalan. Sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man arada hajjah falyata'ajjal. Sesiapa yang hendak melakukan haji, maka hendaklah dia segerakannya. Karena mungkin dia akan ditimpa penyakit atau kehilangan harta benda atau ditentangi sesuatu yang lain. Jangan lambat-lambat, cepat-cepat. Sebab bila kita dah ada duit, banyak setan-setan keliling kita. Maaf tuan-tuan ya, nanti anak kata, mak, pinjam duit mak, saya ni ada niaga ni, ini ujung tahun ini saya akan dapat untung sebagai mak double. Alamak, mak dia dengar semangat lah, double lah. Wah, bagus lah ni. Sekali dia pun bagilah pinjam, sampai ujung tahun anak dia pun hilang resap, tak nampak. Ini anak ke menantu ke hantu ke ni? Nampak tuan-tuan? Masa nak pinjam duit, muka ronyok 1001 macam minta sedekah dengan mak dia. Tapi bila nak bayar, tak nampak batang hidung. Maaf tuan-tuan, kadang-kadang kawan pun macam tu juga. Kita ni kesiankan kawan kita, kawan baik kita. Tapi bila nak pinjam, macam orang sedih. Bila kita nak minta duit balik, macam kita pula yang nak minta sedekah dengan dia. Bila nak bayar, bila nak bayar. Ya Allah, ingat tuan-tuan, kalau kita dah berhutang orang, jangan lupa cepat-cepat kita bayar balik pada mereka. Sebab tu Nabi kata, jangan lambat-lambat. Dah ada duit simpanan tu, duit ada ni, pada sehat, amal cuti, terus pergi Mekah. Mak nak pergi mana? Mak nak pergi umrah. Mak nak siap, nak register dah. Habis mak nak pinjam dia, oh sorry lah, mak nak bayar ni ustaz dah. Kan betul? Dan tak ada lagi kita nak bawa dari. Tapi kalau kita kata, mak ada duit, tapi mak belum register lagi kan? Belum lagi. Mak punya kan saya. Nanti contoh saya bagi balik mak. Ini bahaya tuan-tuan. Bukanlah kita tak sayang anak kita, tapi kadang-kadang perkara berlaku. Dan bukan sekali, dah banyak dah berlaku dah. Sebab tu di sini kita waspada dah tuan-tuan. Sebab tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'ajjalu ilal hajj." Segeralah kamu menunaikan haji atau umrah, karena seseorang itu tidak tahu apa yang akan menimpa dirinya. Mungkin sekarang kita sakit, mungkin sekarang kita jatuh, mungkin nanti kita tak dapat berjalan. Nak pergi haji pun tak boleh, nak umrah pun tak ada orang membimbing. Bila kita sihat, kita ambil kesempatan. Sebab masalah pahala petaka sakit ni, bukan ada orang boleh anggap, nanti aku dah tua baru sakit jatuh dulu. Muda pun jatuh sakit juga tuan-tuan. Sekarang kita ke hospital, kan orang muda 50-an, tak sampai 60, dah sakit kanser. Kanser ni sekarang dah jadi macam penyakit orang biasa. Dulu-dulu kita dengar orang kanser ni, orang tua-tua ataupun orang kaya-kaya. Sekarang orang biasa pun ada kanser. Tiba-tiba doktor cek, kau kanser stage 4 lah. Alamak.
Stage 1 pun tak tahu, stage 2 pun tak tahu, stage 3 tak tahu, tiba-tiba stage 4. Ya, aku bagi kau 3 bulan dia hidup lemah. Ini tuan-tuan dan puan-puan, benda berlaku sekarang di depan mata kita. Sebab tu kita no one can predict. Tak ada orang boleh anggap, nantilah aku mula lagi, nantilah aku dah umur lagi 10 tahun lagi, aku belum tahu tuan-tuan ya. Sebab tu di sini kita jangan abah-abahkan lagi. Tetapi kalau kita nak tanya, tapi Ustaz, yang betul-betul yang wajib pergi haji ke pergi umrah ni, siapa dia? Yalah, kalau orang yang sudah cukup syarat, wajiblah dia tunaikan haji atau umrah. Siapa yang cukup syarat ni? Pertama adalah ada orang Islam. Alhamdulillah, kita semuanya orang Islam. Alhamdulillah. Itu memanglah Allah Ta'ala memsyaratkan. Lain asyrakta, la yahbatanna amaluk. Jika kau berlaku syirik, saya gugurlah segala amalanmu. Jadi maknanya kalau ada syirik, ibadat kita semua tidak diterima Allah Ta'ala. Itu syaratnya pertama. Syarat kedua mestilah dia tu balik. Kalau anak-anak kecil, kita bawa pergi Mekah, pergi haji atau umrah, itu hukumnya sunat. Jadi kalau dia sudah besar, dia sudah balik, wajib dia pergi haji dengan wang ringgit dia sendiri. Itu dia tu. Kalau sekarang kita bawa, itu sunat. Dan syarat yang ketiganya, mestilah dia tu berakal. Orang yang tak berakal, atau orang yang kurang akal, atau orang yang tak siomat, tak wajib pergi haji. Ataupun kita punya datuk kita, nenek kita, dah nyanyuk dah. Dah tak tahu lagi waktu semayang. Dia semayang, Ustaz, mak saya ni dah nyanyuk lah. Dia semayang tak kira waktunya, semayang. Biarlah, tak apa. Kenapa? Sebab dia sudah tak akalnya sempurna. Akal ada, tapi tak sempurna. Tak ingat. Dia semayang. Nanti tak semayang, nanti dia kata dia semayang. Ini orang-orang macam ini, dah tak wajib dah. Tak wajib haji, tak wajib semayang pun tak wajib. Kalau dia ingat semayang, dia semayang. Tak apa, kita jangan marah-marah dia. Tapi kalau nak pergi haji, Ustaz, saya nak bawa lah nenek saya ni kesian, saya sayang nenek saya. Tapi dia bawa kita. Nanti kalau dia Mekah, dia pergi masuk Masjid Arab, dia balik, dia tak tahu, dia hilang, dah jadi masalah pula. Macam tu pula nanti kalau sekiranya dia masuk toilet, tak keluar toilet, ni kita rombongan nak bergerak. Pas nanti dulu ya, ini ada satu makcik lagi, belum keluar lagi. Makcik ni power lah, orang dalam bas 50 orang kata, ini orang tu ni rusakkan orang. Kita pun jadikan orang marah pula. Jadi nasihat saya lah ya, nasihat saya kepada anak-anak, kalau sekiranya kita nak bawa mak kita, ayah, atuk atau nenek yang sudah nyanyong, janganlah tak payah. Kenapa? Sebab dia dah tak wajib. Dia tak wajib dan kemudian dia pun kita jangan susahkan dia dan jangan susahkan orang lain. Oh, Ustaz kan ada pegawai. Ya betul. Tapi takkan pegawai saya nak jaga 5 makcik ni seorang. Pegawai saya nak jaga 50 orang. Nak jaga satu orang ni, nanti 50 orang kata, oi pegawai, apa hal kita pula kat sini? Oh, saya jaga tu saja. Kan tak boleh. Nampak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya minta lah ya, kalau sekiranya kita ada mak, ada bapa, ada datuk atau ini yang dah tak siuman atau kita kata akalnya sudah kita dah nyanyong ya, lebih baik kita bagi dia rehat kat rumah. Lagi bagus, dia buat ibadat kat rumah senang, tak menyusahkan orang, lebih-lebih menyusahkan bibi dia atau anak cucu sendiri. Itu saja. Atau kita lah kena kepada orang lain. Tapi kalau dia sehat akal dan fikiran dia, kita nak bawa dia pergi haji umrah, tapi kena ditemankan oleh anak ataupun cucu atau sesiapa adik-beradik dia. Kenapa? Sebab kita tak boleh nak letakkan semua tanggungjawab pada pegawai. Pegawai dia sebagai mengatur, bukan dia nak jaga satu orang saja. Nak masuk bilik air, keluar bilik air, nak naik bas, nak kena angkat. Itu kan kerja pegawai. Maaf tuan dia, bisa kita bagi tahu lah ya, pegawai itu dia mengatur, memimpin atau berapa jumlah jemaah supaya semua cukup selamat. Itu maksudnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekiranya ada mak atau ayah kita bawa pergi haji umrah, kena ada anak atau cucu atau siapa-siapa orang yang muda untuk menjaga mereka supaya jangan menjadi susah kepada para jemaah kita yang lain.
Itu caranya lah tuan-tuan ya. Dan demikianlah perkara ini semua sudah disebut kali Nabi kita SAW. Nabi SAW telah bersabda, jadi diangkat pena, mana tak ditulis berdosa di atas 3 orang. Siapa 3 orang tu? Yang pertama, orang yang tidur hingga dia sedar. Jadi kalau dia tidur, dia tak bangun subuh, dia terlajak, dia tak berdosa. Sebab apa? Dia tertidur, dia tak sedar. Jadi kalau sekiranya tertidur, tak bangun subuh, bangun subuh cepat-cepat dia sembahyang subuh, jangan lambat-lambat. Tapi ini kadang, jarang. Jangan tiap-tiap hari tak bangun subuh. Ustaz, saya tertidur lah. Oi, ini bukan tertidur, ini pemalas. Maaf tuan ya. Kalau sekali-sekali boleh lah. Itu yang pertama. Yang keduanya yaitu orang yang anak kecil sampai dia balik. Jadi anak kecil yang belum lagi balik tak berdosa. Walaupun dia buat dosa, tapi dia tak berdosa kerana dia belum balik. Yang ketiganya yaitu orang gila hingga dia siuman. Jadi orang gila ni, dia kalau bunuh orang pun masuk mahkamah, kata hakim, okey lepas. Lepas. Kenapa? Sebab dia ada license to kill. License to kill. Dia orang gila. Mana dia salah? Undang-undang dunia pun dia tak salah. Undang-undang agama pun dia tak salah. Sebab dia gila. Dia tak betul. Sebab tu sih tuan-tuan, kalau kawan orang gila, baik-baiklah ya, jaga-jaga. Sebab dia ada license to kill. Maaf saya, Ustaz ni cakap serang orang. Yalah, kita cakap betul lah. Sekian undang-undang. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimahkumullah, 3 jenis orang ini. Dan syarat yang keempat, orang yang wajib nak tunaikan haji atau umrah ialah merdeka. Yang zaman dulu adalah hamba ya. Sekarang dah tak ada hamba lagi. Dan syarat kelima, mestilah dia ada kesanggupan. Kenapa? Kalau dia tak sanggup, macam mana nak pergi? Itulah Allah Ta'ala firmankan, yaitu dan hak bagi Allah mewajibkan atas manusia haji ke Baitullah atas mereka yang bersanggupan. Jadi makna bersanggupan tu ada kemampuannya. Tapi kesanggupan ni bukan hanya sekadar kemampuan, dia ada syarat kesanggupan pula. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama, hendaklah dia itu sehat. Jadi kalau orang yang tak sehat tubuh badan, seperti orang muda tapi tak sehat, ataupun orang yang dah berumur dia tak sehat, maka sini dia tak ada pula orang nak pimpin dia, tak ada orang nak bawa dia. Dan setengah pada paralyzed pula. Ya Allah. Jadi ni tuan-tuan dan puan-puan, mengikut dia punya undang-undang sekarang, sesiapa yang nak pergi haji atau umrah mesti fit to travel. Orang tu mampu untuk berangkat. Kalau dia sakit ke hospital, dia kena buat surat dia ke doktor. Fit to travel. Orang ni layak untuk berangkat. Kalau sekiranya tidak, pihak syarikat travel agent dan juga pihak insurans pun dia takkan terima. Sebab dia tahu dah, orang ni sakit, orang ni tak boleh bergerak, orang ni tak boleh membuatkan kerja sendiri. Jadi memang dia tak boleh layak untuk berangkat, maka insurans pun tak cover dan juga pihak GSA travel agent pun tak mau terima. Sebab ini kalau jadi masalah nanti dan jadi beban kepada pihak travel pula, jadi beban pada insurans. Jadi mestilah sehat tubuh badan. Tapi kalau dia orang tua, macam saya sebut tadi lah ya, dia sehat, tapi dia berumur. Orang berumur ni biasalah kadang-kadang dia sakit, kadang kita pun tak tahu bila sakit. Jadi biarlah sebaik-baiknya ditemankan oleh anak cucu dia, keluarga dia. Sebab tu pihak kami pun, kami streskan, kami orang tekankan bahawa sesiapa yang nampak orang yang tua, tak salah, boleh bawa bagus, khidmat pada ibu ayah datuk ini. Tapi orang tu sehat dan kemudian ditemankan oleh anak cucu dia. Jangan biarkan seorang nenek dia sendiri, seorang mak dia dah umur 75 tahun, seorang pergi, tak apa Ustaz, mak saya sehat. Betul, tapi bila tanah suci jatuh sakit, siapa nak jaga dia? Takkanlah nak satu kawan nak jaga dia pada pegawai, nak jaga 50 orang lain. Jadi kita kena ada 5 rasa lah. Kesian kepada ibu bapa kita, kesian kepada datuk nenek kita. Jangan kita kesian kita keluar duit, tapi kita biarkan bagi seorang. Jangan.
sampai macam tu. Dan syarat yang keduanya keselamatan dan keamanan. Jadi keadaan perjalanan kita aman, selamat, tak ada apa-apa peperangan. Sekarang Ustaz dah dengar ni, macam mana nak perang pula ni? Tak adalah, insyaAllah. Kita doa pada Allah Ta'ala, peperangan pun kalaulah berlaku pun, minta Allah jauhkan dia daripada tempat tanah suci Mekah Madinah. Kalau kita ingat lagi, tahun 92, tahun 91 perang Gulf War, perang Teluk, Amerika dengan dia punya sekutu-sekutu menyerang Iraq. Orang pergi haji tak? Pergi. Saya pun pergi tahun 91. Tak ada apa-apa pun, alhamdulillah. Padahal perang dekat negeri Iraq. Mudah-mudahan Allah jauhkanlah pada peperangan ini semua. Kita minta Allah ya. Ini tanah suci Mekah Madinah, tuan-tuan. Allah Ta'ala yang pelihara dia. Allah jaga, bukan kerajaan Saudi, bukan mana-mana raja, tapi yang jaga ialah Allah. Kenapa? Sebab kita yang datang ni tetamu siapa, tuan-tuan? Tetamu Allah. Allah yang jaga, insyaAllah. Alhamdulillah. Dan sudah ditunjukkan orang yang merosakkan tanah suci Mekah, Allah binasakan dia. Raja Abraha. Ingat sejarah Raja Abraha. Datang membala tentera bergajah nak robohkan Kaabah. Masa itu belum Nabi kita lahir lagi. Dia datang dengan gajah-gajah dia besar. Allah hantarkan burung-burung ababil dengan batu-batu dari api neraka, lontarkan pada gajah-gajahnya, tembus kepada gajah-gajah, mati semua. Itulah dalam surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah pelihara, tuan-tuan. Dan itulah tahun gajah, dan tahun itulah dilahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan bimbang. Ini Allah dah sebut dalam Quran, dah ternyata dah. Sebab tu kita tak bimbang, tuan-tuan ya. Yalah, manusia biasa bimbang lah. Itu terserah masing-masing. Tapi bagi kita pengurus, kita tahu itu semua keputusan daripada Allah Ta'ala. Dan syarat kesanggupan ketiga, memiliki bekal yang cukup. Bekal yang cukup tu mana cukup belanja dia, dan duit package dia, kapal terbang, makan minum, hotel, alhamdulillah. Tapi kalau dia seorang ayah, kalau dia seorang suami, dia tinggalkan isteri dan anak-anak, wajib pula dia tinggalkan nafkah untuk anak isteri dia. Ini nak pergi berapa lama? 1 bulan, Ustaz. 1 bulan ni kau yang belanja rumah dan tinggalkan? Belum. Tak wajib kau pergi haji. Kenapa? Saya cukup dah duit package. Betul, tapi rumah kau, anak kau, ini kau macam mana? Nampak, tuan-tuan? Sini kalau sendiri dia ada suami isteri, ada anak, wajib dia tinggalkan nafkah. Kalau tak ada duit untuk tinggal nafkah, tak wajib dia pergi haji lagi. Sebab dia belum cukup syarat kesanggupan. Tapi kalau nak istighfar, pergilah tak apa, pergi tanah suci. Pergilah pergi haji tak apa. Saya kat rumah ni saya cover semua. Alamak, ini isteri syurga, tuan-tuan. Ini kalau dapat isteri macam ni, tak payah cari nombor 2 lah. Cukuplah 1 sudah. Ini isteri bidadari dalam dunia. Nampak, tuan-tuan? Waktu kita tengok isteri kita pun tenang lelah, jaga anak dia, kemudian bersihkan rumah, jaga pakai kita. Kita suami-suami patut terima kasih pada isteri-isteri kita. Sebab mereka ni bukan tukang gaji, bukan bibi, tapi mereka sanggup membuatkan kerja untuk melayani suami. Kita mesti banyak-banyak syukur Allah Ta'ala mudahkan kita. Itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi begitulah, dia kena ada cukup bekalannya. Kalau sekiranya bekalan tak cukup, belum lagi dia sempurna kesanggupan dia. Dan yang keempatnya, iaitu kenderaan yang membawa dia pergi ke tanah suci. Zaman dulu, tuan-tuan, almarhumah ibu saya pergi haji masa itu tahun 20-an, 1920-an. Lama dulu pergi haji, naik kapal layar 1,5 bulan atas laut pergi, 1,5 bulan balik. Masya Allah, rasanya lagi 1 bulan lebih lagi, dekat 5-6 bulan pergi haji zaman dulu, tuan-tuan. Tapi syukur alhamdulillah kita 9 jam, 8 jam terbang dah sampai Jeddah. Dan daripada Mekah pergi Madinah naik bas 6 jam dah sampai Madinah. Alhamdulillah, banyak kemudahan kita zaman sekarang ni. Tapi kalau sekiranya ada kenderaan, maka wajiblah dia pergi. Kalau sekiranya flight tak dapat pula, kenapa ni tiket dah beli ni? Kapten tak dapat bawa kapal terbang, kenapa kapten tak bawa? Kapten perut sakit, Allah, kapten perut sakit pula, tak ada kapten lain lagi pula. Ini tu problem. Jadi kalau lah berlaku, tapi tak adalah, kita cuma cakap mungkin aja. Kalau sekiranya tak ada kapal terbang, tak boleh lagi kita
berangkat. Macam mana kita nak terbang? Kita pun tak ada sayap pula. Jadi itulah dia tuan-tuan. Tapi ada juga masalah dalam masalah kesanggupan ni. Ada juga masalah. Apa masalah lagi? Kita dah cakap pasal empat punya demi syarat kesanggupan. Masalah pertama, untuk anak dia berhutang pergi haji, boleh tak? Ustaz, saya ni dah dapat kota dah, tapi saya ni tak ada duit, saya hutang orang. Jawapannya, wajib tak saya berhutang orang? Jawapannya tak wajib. Datang satu orang, dia tanya pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai orang yang belum menunaikan haji, apakah dia boleh berhutang untuk pergi haji? Nabi kata tidak. Makna itu tidak pun tak wajib. Tak wajib dia nak sampai berhutang-hutang. Tapi kalau adik-adik beradik, abang kata adik, tak apa abang bagi 2,000. Tidak, kau bila kau senang kau boleh bayar. Mak dia kata, nak, tak apa mak bagi kau 3,000. Bila kau senang kau bayar. Kakak dia kata adik, ni pun kakak pinjamkan 2,000. Bila kau senang kau bayar. Ustaz, saya tak minta orang bagi. Itu terserahlah pada kita. Kita nak terima ke tidak. Tapi wajib ke kita terima? Tak wajib. Sebab tak wajib berhutang. Tapi kalau orang nak bagi hutang, nak bagi reda, itu tak ada masalah. Jadi situ tuan-tuan dan puan-puan, timbul pula ada seorang ustaz. Orang yang masih berhutang ni, boleh ke dia pergi haji? Ada orang kata, kau ni masih berhutang, mana kau boleh pergi haji? Betul ustaz, macam mana ni? Saya ni masih ada hutang. Jadi hutang ni tuan-tuan dan puan-puan, dia terbagi pada dua cara hutang. Ada hutang yang kita janji bayar segera. Hutang yang janji bayar segera ni, maknanya kita wajiblah bayar segera. Macam sekarang kita hutang kawan, brother, tolonglah, aku ada bisnes ni, aku pinjam kau 5,000, nanti hujung tahun ni aku bisnes untung, aku bagi kau double lah. Ni kita dah janji orang ni tuan-tuan, kita nak bayar hujung tahun. Tiba-tiba hujung tahun, kita duit hutang pun tak bayar. Dengan berita, dia dah pergi haji. Pergi haji, hutang pun belum bayar. Ini haji apa ni? Nampak tuan-tuan, dia berdosa dia pergi haji. Kenapa? Sebab hutang kita dia belum bayar, dia pergi haji pula. Wajib bayar hutang dulu. Kalau haji bayar segera. Tapi kalau dia sekarang hutang ni, macam pergi hutang installment dengan pihak HDB ke, ataupun dengan finance ke, dia hutang kereta dia, hutang motor dia, bukan dia tak bayar, memang bayar, tapi potong, dan tiap bulan dia potong CPF kita pun bayar angsuran, kita pergi haji pun, kita bayar juga, bukan kita tak bayar. Jadi kalau hutang macam ni, harus dia pergi haji, harus dia pergi umrah. Sebab dengan dia pergi haji atau umrah, hutang dia tetap beres dibayar bulanan tanpa terganggu. Ini kita kena bezakan tuan-tuan ya, hutang yang bayar segera atau hutang yang bayar angsuran. Jadi boleh kita kata hampir semuanya kita ni berhutang, hutang HDB, hutang kereta, hutang motor, tapi kita bayar, bukan tak bayar. Tapi duit kita ada duit lagi untuk kita nak pergi umrah, nak haji. Aku kita umrah. Aku orang kata ustaz kita ada buka tak bayar. Yalah, tapi kau bukan tak bayar. Yang janji yang mesti bayar segera, itu yang kau kena bayar dulu. Tapi ada juga orang yang timbul masalah lagi. Masalah apa lagi? Masalah nak pergi haji ni, nak kahwin dulu ke atau nak pergi haji dulu? Alamak, ini dah janji dah matai. Nanti kita kahwin dan tahun depan sekali dah janji pulang dapat surat kota buis. Ya Allah, aku ingatkan kota lambat lagi 40 tahun. Sekali buis hantar surat pula. Ustaz, ni saya dapat surat kota haji, tapi haji dulu kan nak kahwin dulu. Kita kena fikir dulu, mana satu yang lebih penting. Macam mana yang lebih penting Ustaz? Kalau sekiranya kita pergi haji, balik haji masih dating. Jadi duit dah habis dah pergi haji 12,000, 13,000. Ni nak buat kahwin dah habis dah. Nak kena tunggu lagi 10 tahun kumpul duit. Allah, lagi 10 tahun tua dah aku. Ini matai dah tua dah. Tak apalah sayang, kita jumpa tiap minggu. Pak Haji apa ni? Ni kau balik haji kau pergi dating matai kau. Macam mana ni? Berdosa, haram. Aku ustaz macam mana saya nak pergi haji ke nak kahwin dulu? Tapi kalau awak kahwin dulu, awak tanggung kau pergi haji,
Bila ada rezeki awak pergi, tak berdosa. Tapi kalau sekiranya awak pergi haji dulu, tapi awak masih lagi buat maksiat, berdosa. Jadi kata alim ulama dalam masalah ini, darul mafasid muqaddamun ala jalbil manafi. Usaha menolakkan dosa didahulukan, diutamakan daripada usaha membuat pahala. Jadi kalau sekiranya kita nak membuat dosa sama pahala, lagi baik kita tolakkan dosa itu dulu. Kahwin nak kau, kahwin baru kau boleh pergi haji. Ada duit rezeki, pergilah haji. Pahala pun besar. Orang yang dah kahwin, satu sekali sembahyang, pahala dia lebih baik pada 70 rakaat orang yang belum kahwin. Nampak tuan-tuan? Orang yang kahwin pahala dia lebih. Orang yang dah kahwin pergi haji satu kali haji, lebih baik pada 70 kali haji orang yang belum kahwin. Wow, ini lagi bagus tuan-tuan. Kahwin dulu. Mana anak-anak muda, kahwin dulu. Mana anak-anak dara, kahwin dulu. Supaya apa? Supaya dapat pahala lebih. Supaya dosa pun terselamat. Jangan buat dosa-dosa. Ini tuan-tuan dan puan-puan, kita ada anak gadis, kita ada anak teruna. Kita biarkan dia berjalan jantan betina lelaki perempuan. Ustaz tu matai dia, itu tunang dia. Dah berapa lama dia bertunang? Dah 10 tahun. Ya Allah, dah sampai 10 tahun. Kawinkan sudah. Allah belum cekurin. Apa-apa yang ada sudah. Di zaman fitnah tuan-tuan. Jangan kita ingat pasal zaman atau kita dulu. Nak tengok-tengok pengantin pun susah. Zaman dulu boleh tengok pengantin malam pertama aja. Nah, sekarang ya Allah, dah jadi macam lagi gini. Maaf tuan-tuan ya. Kita jaga tuan-tuan. Di dosa maksiat ini sekarang sudah bermaharaja kita dah. Kita jangan terikut-ikut dengan keadaan zaman moden. Kita tahu ini semua menyalahi agama. Kau dah suka budak perempuan tu, kita tanya anak kita gadis tu. Kau dah suka dengan lelaki tu, sudah bapak kahwinkan sudah. Jangan lama-lama lagi. Berapa dia boleh keluar mas kahwin? Mas kahwin tak banyak bapak, dia pun balik kerja. Lebih-lebih 2-3 ribu saja dia punya hantar. Tak apa. Bukan kita nak jual anak kita. Kita nak selamatkan mereka daripada dosa. Ini yang penting tuan-tuan ya. Di zaman akhir zaman tuan-tuan, kita tak boleh nak cakap. Kita ingat kita dah baik, anak kita baik depan mata kita, kat belakang kita tak tahu apa jadi. Sebab tu kita kena jagalah. Ya, ini semua tanggungjawab kita. Besok di akhirat Allah akan tanya pada kita. Jadi begitulah ni tuan-tuan dan puan-puan, masalah orang-orang yang kahwin dulu ataupun yang pergi haji dulu. Tetapi ada pula tambahan syarat kepada orang-orang yang Allah sayang. Siapa Allah sayang? Allah sayang pada kaum wanita. Jadi kaum wanita ni ada syarat tambahan pula. Ada 3 syarat tambahan ke atas kaum wanita. Yang pertama, iaitu seorang wanita tu mestilah ditemani oleh suami atau mahram. Mestilah ada suami dia bersama atau mahram. Ini memanglah dia ada pendapat-pendapat ahli-ahli ulama kita. Dalam mazhab Syafi'i mestilah dia ditemani oleh suami atau mahram. Tetapi kalau sekiranya dia gunakan haji wajib atau umrah wajib, maka cukuplah dia punya sekumpulan wanita yang boleh dipercayai. Jadi zaman sekarang ni, alhamdulillah kita naik kapal terbang, kita pun pergi in group dalam package. Jadi semua satu kumpulan berangkat pergi, satu kumpulan berangkat balik. Alhamdulillah, tak ada masalah. Ustaz itu yang wajib. Tapi kalau yang saya ni, saya dah pernah buat haji, saya dah pernah buat umrah. Ini sekarang dari umrah sunat, haji sunat, boleh ke saya pergi lagi? Ini memang ada perselisihan pendapat ulama. Tetapi dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala dibolehkan juga. Kerana apa? Kerana sebuah hadis daripada Imam Bukhari menceritakan zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah. Jadi Umar radhiyallahu anhu sewaktu beliau jadi khalifah telah mengizinkan isteri-isteri Nabi SAW mengerjakan haji yang terakhir yang dilakukan oleh Umar. Maka dikirimkan menemankan mereka Sayyidina Uthman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sewaktu menjadi khalifah, bila Sayyidina Umar menjadi khalifah selepas Nabi SAW wafat, zaman Nabi SAW di akhir umur Nabi SAW menunaikan haji bersamanya semua isteri Nabi, pergi haji sama-sama Nabi. Jadi semua isteri Nabi sudah pernah buat haji wajib. Selepas wafat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi khalifah 2 tahun setengah.
Lepas Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah 10 tahun setengah. Lama Umar jadi khalifah. Jadi sebelum dia meninggal, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pergi haji. Kemudian istri-istri Nabi datang, "Ya Khalifah, izinkan kami istri-istri Nabi untuk pergi haji." Sayyidina Umar pun izinkan dengan ditemankan oleh 2 sahabat, yaitu Sayyidina Utsman dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. 2 sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Temankan mereka. Sekarang istri Nabi ini haji apa? Haji wajib, haji sunat? Haji sunat. Haji wajib dah pergi dah zaman Nabi. Kemudian dia ada mahram, tak ada mahram. Suami dari Rasulullah dah wafat. Jadi tak ditemani suami, tak ditemani oleh mahram. Tapi siapa yang temankan mereka? 2 sahabat Nabi saja. Jadi sini saya nak izinkan mereka pergi haji atau balik. Dengan keadaan aman, selamat. Jadi ulama-ulama mazhab Syafi'i kita berpendapat kalau dia pergi umrah sunat, haji sunat dengan rombongan, selamat pergi selamat balik, perjalanan aman, harus dia pergi walaupun namanya sunat. Itulah yang dipegang oleh kita zaman sekarang. Alhamdulillah. Awal-awal masa nak buat visa umrah pada zaman-zaman dahulu sampailah akhir-akhir baru ni, kalau sekiranya nak buat visa umrah mesti perempuan yang bawah 45 tahun ada suami ataupun ada mahram. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada sistem baru, visa turis, visa pelancong. Visa pelancong ni termasuk negeri Singapura kita dapat. Alhamdulillah tak syarat ada suami, tak syarat ada mahram. Alhamdulillah ini banyak kemudahan. Jadi orang perempuan walaupun dia belum berumah tangga dan dia tak ditemani oleh mahram dia, tapi dia dalam rombongan. Kita semua pergi rombongan, tak ada yang pergi single-single, tak ada. Maka alhamdulillah dia boleh pergi umrah, boleh pergi haji. Cuma haji itu tertakluk undang-undang kota pula, itu mungkin semua urusan. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, untuk orang perempuan yang nak pergi haji atau umrah yang sunat harus dalam mazhab Syafi'i kalau dia dalam keadaan dia berserta dengan satu rombongan. Dan syarat yang kedua kita tidak dalam iddah. Tidak dalam iddah. Iddah ini ada iddah mati, ada iddah hidup. Iddah hidup ialah kalau diceraikan oleh suami. Suami ceraikan dia talak 1, talak 2 atau talak 3, dia dalam iddah. Dalam iddah ini dia tak boleh keluar rumah melainkan izin suami. Dia tak boleh keluar pergi haji atau umrah melainkan izin suami. Ya Ustaz, dia nak ceraikan saya, apa lagi kena mengenal? Itu kita kata dalam undang-undang Islam, wanita dalam iddah hukumnya isteri. Hukumnya isteri. Apa dia? Maknanya isteri itu kewajipan dia sama mesti seperti kewajipan seorang isteri. Tak boleh nak keluar rumah melainkan izin suami. Tak boleh nak pergi haji atau umrah melainkan izin suami. Ustaz, dalam iddah. Yes, sebab itu dalam iddah suami kalau nak rujuk, nak balik pada isteri, dia cuma cakap aku rujuk pada kau. Dah sah. Tak perlu lagi nak nikah kahwin wali, tak payah wali semua tak payah. Sebab apa? Dia masih dikira sebagai suami isteri. Sebab tu isteri yang cerai oleh suami dalam iddah duduk dalam serumah sesuami isteri. Ustaz, dia dah ceraikan saya, apa saya duduk serumah supaya lembut hati. Hari pertama, bulan pertama memang tengah semua tengah hot, tengah tension, tengah geram. Tak boleh tengok muka dia, tak boleh tengok muka dia. Itu bulan 1 bulan pertama. Sebab tu dia bagi iddah 3 bulan. Lepas tu bulan kedua lembut sikit. Lembut sikit lah. Dah reda lah. Takkan temperature panas saja meletup kan. Mati lah dia. Dia reda bulan tu. Dia slow down. Bulan yang kedua pula, dia tengok dia kesian, dia tu masuk air polisi. Kesian, dia tu masuk baju sendiri. Dia mulai kesian. Bulan yang ketiga, sayang, laki aku tu baik orangnya. Sayang, bini aku tu baik orangnya. Lama-lama hati dia lembut, dah balik semula. Itu tujuannya iddah. Iddah tu Allah Ta'ala nak bagi supaya kita dapat compromise balik, dapat kita bersatu balik. Itulah Islam tuan dia. Tapi kalau sekiranya cerai talak 3, itu memang tak boleh kahwin kembali, tak boleh duduk tadi. Itu cerita lain pula lah, panjang bahasa dia. Itu kalau sekiranya iddah hidup.
Kalau iddah mati, suami meninggal. Suami meninggal, wajib isteri itu iddah selama 4 bulan 10 hari. Walaupun baru kahwin semalam. Walaupun belum bersatu lagi. Kenapa Ustaz? Itu hak suami. Kehormatan pada suami. 4 bulan 10 hari, dia wajib dalam iddah. Dia tak boleh keluar rumah, dia tak boleh jalan-jalan suka-suka. Melainkan kalau darurat. Darurat itu apa? Dia sakit, nak pergi hospital, ataupun nak pergi pasar, nak beli makan makanan untuk anak-anak, ataupun terpaksa dia bekerja kerana tak ada orang tanggung anak-anak dia, suami meninggal, adik-beradik suami semua McDonald, tak ada apa kisah. Terpaksalah si balu ni dia bekerja cari nafkah untuk anak-anak dia. Itu darurat. Tapi dia nak berjalan, dia majlis orang kahwin, nak pergi jalan-jalan, nak pergi Mekah, Madinah. Tak boleh. Ustaz, saya dah register dah nak pergi haji ni. Tiba-tiba 2 bulan sebelum berangkat, suami saya meninggal, macam mana? Awak dalam iddah. Awak tak boleh tunaikan. Awak kena tahan awak punya haji awak. Dan untuk kami tidak akan potong walaupun 1 sen duit jemaahnya tersebut. Kita pindahkan dia pada tahun ini haji, pergi tahun hadapan. Sebab dia mengikut perintah Allah. Tapi ada orang kata, Ustaz, kita pergi Mekah, kita doakan depan Kaabah, bukan kita pergi makan angin. Ini cakap-cakap otak fikiran sendiri, bukan ikut undang-undang tuan. Undang-undang syariat, hukumnya wanita dalam iddah tak boleh keluar rumah melainkan darurat. Hatta nak pergi haji pun ditangguhkan. Sebab kalau dia pergi juga haji, dia langgar perintah Allah, berdosa dia pergi haji, bukan dapat pahala. Tapi kalau dia iddah, dia tak keluar pergi haji, maka dia punya pahala tetap ada. Dan tahun depan dia sepanjang umur, Allah Ta'ala bagi dia pergi haji. Habis kalau mati Allah Ta'ala dah terima niat dia untuk tunaikan haji. Itulah tuan-tuannya, perempuan dalam iddah jangan ambil ringan kali ini. InsyaAllah mudah-mudahan tak terlalu macam tu ya. Dan demikianlah yang sebagai syarat di taman ketiga untuk wanita ialah izin suami. Izin suami ini mesti dapatkan untuk nak pergi haji. Kalau dia seorang wanita yang masih lagi ada suami dia, maka dia minta izin dengan suami dia. Kalau maupun haji sunat, maupun haji wajib, maupun umrah sunat, maupun umrah wajib. Seorang perempuan nak pergi haji, dia tanya dengan Nabi kata tak boleh pergi melainkan dengan izin suami. Nabi dah bagi tahu dah, tak boleh pergi melainkan izin suami. Ustaz, suami saya ni berkeras lah, dia tak nak bagi saya pergi umrah lah. Awak tinggal pandai lah pujuk. Perempuan ni kalau dia pandai pujuk laki dia cari. Nampak tak? Dia kena pandai lah, bersihkan tempat tidur, masak sedap-sedap, sekali ada rezeki, berikan hadiah ke jam ke, cincin ke pada lelaki dia. Kena pandai lah, kena pandai bijaksana. Jadi bila lelaki dia pun dalam lembut hati, sayang, cakaplah sayang, akan tunaikan segala-galanya. Ini semua sandiwara sebelum kahwin lah. Nanti lelaki dia belajar, bang, saya nak pergi haji lah bang. Okey, dia pergi nak bergabung. Nampak tuan? Ni kita nak berontak-berontak. Abang, saya nak pergi haji juga. Bang, kita boleh ke haji? Jangan macam tu. Berdosa macam tu. Ini awak nak buat ibadat. Buat ibadat awak pergi nak pergi marah-marah lagi. Tak dapat pahala, berdosa. Maafkan tuan dan puan-puan ni. Jadi kita kena pandai ketik. Kena pandai pujuk rayu. Buatlah apa-apa yang menggembirakan suami dia. Jangan terus merayu cerita kepada dia, tapi kita kena buat baik dulu. Seorang wanita perempuan syurga, bahkan isteri Nabi SAW sebelum dia berumah tangga atau berkahwin dengan Nabi kita, nama dia Ummu Salamah. Beliau ni dengan suami dia Abu Salamah. Ada anak kecil ni sakit. Anak kecil ni sakit, tiap hari menangis. Satu hari anak kecil ni meninggal. Jadi Ummu Salamah pun dah kira-kira dah tentukan pakaian dia semua, dapatkan dia simpan kat dalam rumah. Sebab dah malam kan, suami dia pun balik. Suami tanya, macam mana anak kita? Anak kita baik bang, dah senyap dah. Memang dah senyap dah tinggal ya. Kemudian malam tu dia pun layan suami dia. Layan tu macam orang kata pengantin barulah. Layan suami dia, pasal suami dia. Kemudian dia pun mesti bang,
Kalau kita ni ada pinjam barang orang, orang tu minta balik, kita kena pulangkan tak? Mestilah kita pulangkan ke hak dia, bukan hak kita. Bang, anak kita ni milik Allah. Allah dah ambil balik, bang. Suami dia terkejut. Tapi suami dia marah tak? Tak marah. Kenapa? Sebab tengah relax, tengah show kan. Laki bini atas katil kan. Jadi dengan itu suami dia tak marah, tapi suami dia terasa lemah. Betul juga aku dah cakap tadi, hak siapa? Kita kena pulangkan hak Allah. Besok hari dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, isteri saya semalam dan ayah saya cukup macam pengantin baru. Tapi lepas tu dia cerita kepada saya, anak kami dah meninggal. Ya Rasulullah, kenapa sih? Nabi pun doa, Ya Allah, berkatkanlah malam semalam Abu Salamah. Allah Ta'ala berikan ganti. Ummu Salamah pun mengandung dengan kerana keberkahan dia dan suami dia bersama pada malam tersebut. Itu bijaksananya seorang wanita sahabat Nabi SAW. Dan selepas itu tak berapa lama kemudian Abu Salamah meninggal dan Nabi SAW pula meminang Ummu Salamah dan menjadi isteri Rasulullah SAW. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Makna di sini isteri-isteri, ya, kalau sekiranya nak minta si suami, minta cara baik-baik, jangan gaduh-gaduh, jangan bertengkar-bertengkar, ya. Jadi kita pujuk rayu, tak apa, rendah diri, tak apa. Kita rendah diri bukan pasal apa, pasal kita nak buat ibadat ke tanah suci. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimahumullah, pertambahan sebagai syarat bagi kaum wanita. Maupun dia balik haji wajib atau haji sunat, ataupun umrah yang wajib atau umrah yang sunat. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat selesaikan pula iaitu bab yang kedua tentang fardhu haji dan syarat-syarat orang yang nak pergi haji atau umrah. Maka masuk kita bab yang ketiga, persediaan dan adab-adab sebelum berangkat. Wallahu a'lam. Kita bersitulah tuan-tuan dan puan-puan ya.